maknanya kita darab dengan pembawah tu lah. Tapi pembawah ni, this part, ini adalah population proportion yang kita tak tahu. So, oleh kerana kita tak tahu, kita ganti dengan our best estimator dia. So, kalau best estimator bagi pi adalah sample proportion P. So, oleh itu dia jadi, ni adalah P1 darab 1 tolak P1 bagi N1 tambah P2 darab 1 tolak P2 bahagikan dengan size sampel yang kedua. Okay. So, ini dia punya rumusan dia lah. Okay. So, kita ambil contoh lagi. Contoh yang dalam you all punya handout tadi. Nombor 12 kot. Okay. Rasanya nombor 12. Okay. Nombor 12. Kalau baca nombor 12 Ada, dah tengok dah nombor 12. Okay, soalan dia ni. 34 daripada 100 resident selected at random in Kuala Lumpur are moonlighting. Moonlighting ni maksudnya dia ada pekerjaan yang kedua. Okay. Dulu you all pernah dengar Datuk Ahmad Maslan dia cakap berapa kerja kata dia. Dia 5 kerja apa ke kan. Tapi ni moonlighting ni untuk orang biasa lah maksudnya. Dia pagi pergi kerja kat pejabat, kerja kerjaan, pukul 5 balik bekerja untuk nak buat pasar malam pula. Ada tu balik je dia pejabat, start aja balik pejabat tu, mula bawa Grab. Tu maksud moonlighting. Dia ada second job lah. So macam kalau tengok apa nama tu, ini dah jadi agak common lah sekarang ni. Apa nama tu, moonlighting. Ini one issue dalam ekonomi lah. The need for moonlighting tu. Pensyarah ramai moonlighting. Dia orang buat part time. Macam saya ni lah. Okay. So, dia dapati 34 daripada 100 orang yang dipilih at random di Kuala Lumpur. Dia ada pekerjaan yang kedua. Dan ini nombor 12 nombor 12. Okay, nombor 12. Nombor 12. Dan yang apa nama tu, so KL kita ada P1 kadar yang moonlighting 34 daripada 100. So 0.34. Lepas tu yang satu lagi mana? Alustar KL. Satu lagi Alustar Photostar. Kadar yang moonlightingnya adalah 20 daripada 20 daripada 140. So ni adalah 1/7. 20 divided by 140 give us, ni kalau nak guna up to 2 decimal place 14 je lah, 0.14. 14%. Okay. So kadar yang di Alustar yang perlu bekerja tu tak ramai lah. Agaknya Alustar ni kan tempat murah. No need for second job lah maksudnya. So kita nak banner dia punya confidence interval. We want to construct the confidence interval bagi 90% confidence interval for the difference of proportion yang moonlighting di Kuala Lumpur dan Alustar. So ganti je lah dalam ni. So P1 adalah 0.34. Tolak dengan 0.14 plus minus, so 90% 90% tadi. So 90% confident interval, alpha dia 0.1. So ni adalah Z 0.1 bahagi 2, which by now I think you all pun mungkin dah mahir betul dah ni. Darab dengan punca kuasa 2. P1 nya adalah 0.34. Darab 1 tolak 0.34. Ni bagikan yang KL tu kita pilih 100 orang. Tambah dengan yang Alustar ni 0.14. 1 tolak 0.14. Bagikan dengan N of 140. Okay. So ganti je lah nilai tu. Kalau kita tengok ni daripada table. Z 0.1 bagi 2 ataupun Z 0.05. Ini patutnya 1.6449. So selesaikanlah. So saya buat shortcut aja ni
nak jimat space. So 0.34 darab 0.66 bagi 100 tambah 0.14 darab dengan 0.86 bagi 140 equal take the square root darab 1.6449. So ini tolak 0.2. So ini kita dapat 0.11 up to 2 decimal places tambah dengan 0.4. So 0.29. Maknanya beza kadar orang Kuala Lumpur dengan Lustani yang terpaksa moonlighting adalah antara 11% hingga 29%. In other word, dia dapat tunjuk orang Kuala Lumpur tu lebih ramai yang moonlighting daripada orang di Alustar. Okey. Boleh Senang je benda ni. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni okey betul. Setakat ni okey Okey. Kita ada 2 lagi untuk nak habiskan chapter estimation ni. Boleh saya proceed? Kita nak habiskan juga hari ni. Boleh proceed ke? Okey. Ke nak cuba apa-apa? Proceed. Okay, thank you. Okay. This one, confident interval bagi variances. Bagi variant. Variant sigma kuasa 2. Okay. Yang ni saya pun tak sure Dr. Fauzi ada tunjuk ke tak. Tapi dia berdasarkan distribution, dia panggil chi-square distribution. Okay, chi-square distribution ni dia panjang lah ceritanya tu. Tapi rumusannya kita boleh buat macam ni. The statistic chi-square yang bersamaan dengan n tolak 1 darab sample variant bagi variant of the population sigma square. Ini follow. Ni apa nama macam twiggle tu tilde. Ini nama dia tilde. Ini dia follow chi-square distribution dengan n-1 degree of freedom. Ini cara baca dia adalah chi-square distribution DISTN ni distribution with apa nama tu n-1 degree of freedom. You all pernah buat yang dekat kalau tempat kerja tu pernah tak buat calibration mesin apa-apa ke, umpamanya tidur light, lampu nak ukur, lampu pula, mesin ukur tanah tu. Pernah ada. Ada guna? Ada tapi bukan tidur light ke? Dia pakai lain Compression machine tu. Yang itu dia pernah calibrate tak? Pernah ke? Okey. Kenapa dia calibrate? Application dia sebenarnya kat sini. Dia bila dia panggil dia variant lah, variant dia tu tak sama. Variant dia macam besar dan kita perlu calibrate dia. Contoh, kita akan cuba come up dengan contoh dia lah. Yang ni yang tunjuk kat saya dulu pun ni orang ukur tanah. Saya pernah mengajar dia orang ni, bila saya tunjuk yang ini, rupanya dia cakap, ini rupanya kerja yang dia buat, kata dia. Dia guna tidur light tu. Dia kata dia perlu ukur 3-4 kali lah macam tu, satu distance. Dia tengok tiap kali tu dia ambil measurement. Kalau perbezaan tu besar, dia perlu calibrate the machine. So iaitu kata dia pun tak tahu sebenarnya, dia kira rupanya benda ni, kata dia. So saya percaya betul lah tu kot. Calibrate ni tadi. But daripada sini, yang chi-square distribution ni, chi-square distribution ni dia kalau ikut dalam kita punya table, dia muka surat 36 dengan 37. Okay. Cuba buka muka surat 36 dengan 37. Okay. 36, 37. Dia adalah berkait dengan kita punya chi-square distribution.
So the shape dia sebenarnya bergantung kepada dia punya degree of freedom. Tapi generally speaking, bila dia punya degree of freedomnya adalah agak lebih daripada 3 kot. Lebih daripada 3, dia berbentuk skewed to the right. Okay? Dia bermula daripada kosong dan dia boleh jadi skewed to the right. Maknanya dia memanjang ke kanan. Dan cara kita bina dia serupa. Kita boleh split the distribution tu. Sebelah kanan ni alpha per 2, sebelah kiri ni pun alpha per 2 juga. Okay. So bacaan dekat sini, yang tadi kita tengok Z alpha per 2, lepas tu T alpha per 2 tu kan. Ini pun serupa. Ini adalah chi square alpha per 2. Kalau belah kanan tu alpha per 2 lah. Kalau dia alpha je lah. Okay. So chi square alpha per 2 dengan umumnya no degree of freedom. No degree of freedom. Yang sebelah kiri ni, dia tak ada negatif. Yang chi-square distribution ni, dia bermula daripada kosong, dia tidak ada negatif. So, kalau kata sebelah kiri dia tu, the probability tu adalah alpha per 2. Point yang belah kiri ni, kalau tadi kita ada negatif Z alpha per 2, negatif T alpha per 2 kan. Yang ini, dia adalah chi-square 1 tolak alpha per 2. Kalau belah kiri ni alpha per 2, Kalau ini alpha tolak alpha lah. Dengan umumnya no degree of freedom. Yang macam V tu no. No degree of freedom. So, sebagai contoh lah. Katalah kita nak cari ini adalah chi-square. Kata 0.05. Katalah 10 degree of freedom. Okay, cara kita tulis macam tu. So, kita perlu baca dia daripada table muka surat. Sekejap. Komputer ni bila dia touch screen ni sensitif sangat. Tersentuh je kan, lari dah. Okay. So, bila ni chi-square 0.05. Buka muka surat 35 dengan 36. 36, 37, sorry. 36, 37. Ini page 36 hingga 37 untuk chi-square distribution. Kalau kata kita nak cari yang belah kanan ni, chi-square 0.05, 10 degree of freedom, lebih kurang macam T tadi. So kita cari yang kolom atas tu 0.05. Okay. Kemudian turunkan ke bawah sampai dia matching dengan nu sebelah kiri tu 10. So bacaan saya 18.307. Kalau kita dapat ni 18.0370. 0.05 10 307, sorry. 307. 3070. Buku tulis 18.3070 sebab buku ni dia bagi up to 4 decimal place. Yang belah kiri ni, katalah belah kiri ni adalah 0.0, katalah ambil ni, kata 0.05 lah Okay. Jadi maknanya belah this point ni adalah chi-square 0.95. Okay. 0.95. Sebab belah kiri ni, the whole area is 1. Belah kiri ni 0.05. So dekat belah kanan ni adalah 1 tolak 0.05. So dia merujuk kepada luas di sebelah kanan tu. So ini 0.95. Katalah 10 degree of freedom juga. Okay. Yang untuk nak demonstrate aja macam mana cara baca dia. Kita cari kolom yang alpha dia 0.95. Dan turunkan ke bawah sampai match dengan degree of freedomnya 10. Kita dapat 3.9403. So 3.9403. Okay. Those are the two value untuk contoh ni. So kita boleh baca kita punya tu lah daripada kita punya table ni muka surat 36 hingga 37. Okay. Sekejap Okay. So excuse me.
Okay. So dari sini macam mana cara kita nak bentuk kita punya confidence interval bagi sigma kuasa 2? Dia menggunakan statistik ni lah. Statistik chi-square ni. So kalau nak tunjuk jalan dia tak adalah panjang sangat pun. Tapi saya tunjuk give you the idea lah. So maksudnya kita ada, kalau secara menggunakan distribution tu, kita boleh split ni. Ini alpha per 2. Ni alpha per 2. Sebelah kiri ni pun ni alpha per 2. So ini adalah chi-square alpha per 2 dengan n tolak 1 degree of freedom. Kenapa jadi teruk no tulisan ni? Yang ni adalah chi-square 1 tolak alpha per 2. 1 tolak alpha per 2 dengan n tolak 1 degree of freedom. N minus 1 degree of freedom. Okay. So maknanya kita ada ni 1 minus alpha. Ini sama dengan the probability chi-square point belah kiri tu 1 minus alpha per 2 dengan n tolak 1 degree of freedom less than equal to kita punya statistik chi-square tu. Chi-square less than equal to chi-square. Ini alpha per 2 dengan n tolak 1 degree of freedom. Okay. So apa ke ni? Okay. So gantikan dengan chi-square tu. Apa hal pen ni? Pen ni pakai bateri Okay. So ni adalah kebarangkalian. Kalau gantikan tu chi-square. Pen ni. Kadang-kadang mengajar online ni jadi frustrating. Kawan saya seorang tu sampai dia dah tak nak mengajar lah. dia give up. Wahal very good lecturer. So ini adalah n tolak 1 s square bagi sigma square. Ini less than equal to chi-square ni chi-square I don't know kenapa pen saya ni. Chi-square ini adalah alpha per 2 n tolak 1 degree of freedom. So the whole idea dia tu, dia nak selesaikan tu. Dia buatlah matematik tu in such a way supaya yang tinggal tengah-tengah tu adalah sigma square. Ini sorry pen saya ni apa hal entah. Ni jendakkan supaya yang tengah-tengah tu jadi sigma square tengah-tengah tu. So dia punya itulah. So jalan dia tu that's the punya matematik lah. Matematik dia tu jendakkan supaya tu dapat tengah-tengah tu jadi tinggal sigma kuasa 2 saja. Itu variant of the population lah. So hasil dia kalau kita cuba boleh tunjukkan what happened to this pen. Maybe bateri dia kot dah tak kuat ni. Apa kita guna je lah dulu sampai habis kuliah ni. Saya pun tak ada pen, tak ada bateri ni. Okay. So dari sini hasil dia sepatutnya kita dapat ini kebarangkalian
apa nama, apa formula dia tadi tu, N1, ni N tolak 1 darab S square variance of the population bagikan dengan chi-square point yang sebelah kanan, iaitu adalah alpha per 2 dengan N tolak 1 degree of freedom, dan yang belah kanan tu adalah N tolak 1. Sorry lah, pen saya ni tak keluar ink ni. N tolak 1. I think the battery good. And minus 1. N Bateri tolak habis Doktor. agaknya lah bateri habis. S square bahagikan dengan point yang sebelah kiri. S square. Lama dah pakai benda ni. Tak perasan pula. 1 tolak alpha per 2. Kalau tulis pakai tangan tak boleh ke? Pakai tangan dah tak boleh pula. Itu N tolak 1 degree of freedom. Okay. Ini formula dia. Kalau ada buku tu refer lah refer buku dalam your book tu. So yang ni maksudnya adalah bacaan kita bagi point yang belah kanan ni. Yang ini pula adalah bacaan kita bagi point yang sebelah kiri ni. So dia very simple. So maksudnya kita hanya perlu tahu sample size N dia berapa dengan dia punya sample variant. Lepas tu apa nilai alpha kita, then dapat buat lah. Itu as simple as that. Okey, sebagai contoh, cuba tengok dalam handout yang saya bagi. Handout yang saya bagi nombor tak ada ke yang mudah-mudah ni. Okey. Ambil lah nombor 13. Nombor 13. Cuba baca tu betul soalan tu. Waving machine, dia mengukur berat 1000 gram mass 10 kali to check dia punya precision. Okay. Dia nak check the precision, so dia berat tu diketahui dia adalah 1000 gram. So dia ukur, dia timbang berat dari tu sebanyak 10 kali. Berat yang sama, 1000 gram. So the following data shows the weight registered by the machine. Kali pertama dia ukur 1004 gram, kali kedua 1005, kali ketiga 1002 dan seterusnya. Ada 10 kali dia ambil the measurement. So 10 kali measurement tu pada berat yang sama lah. Maknanya pada the mass yang sama. So dia nak tengok tu construct a 90% confident interval bagi variant of the weight measurement of bagi machine ini. Okay. So maksudnya kalau menggunakan yang kita nak cari itu adalah 90% confident interval for, bila sebut precision biasanya juga dia bermaksud dia punya variant, okay, sigma square. Memang confirm kot bateri ni. Orang kena pergi kedai lah. Ya, masalah dia bila kita dah pergi kedai tu makan pun kat luar lah. Okay. You all macam tu ke? Memang biasa kena macam tu ke? Bila keluar Lebih kurang Doktor. saya ingatkan saya je. Maknanya lifestyle manusia sekarang ni sama je kot. Sama. Once you go out, the package is dinner luar. Apa lagi? Dengan nak beli bateri je. Tapi Lepas tu Shopee lain Doktor. Betul. Ini agaknya tak tahulah, penyakit dari dulu kot. Tambah-tambah sekarang ni dengan ada Shopee, ada Lazada ni lagi teruk. Okay. GrabFood pun sama. Kalau saya government, saya batalkan GrabFood ni. Ada certain hari je boleh buat operasi, hari lain masak. Setuju Doktor. Setuju ni. Okey. Jadi maksudnya bila precision tu maksudnya biasa kita refer dia sebagai variant lah dalam dalam statistik.
Okay, so 90% confidence interval maknanya alpha dia, alpha ni adalah 0.1 lah. So kalau guna formula tu, dia jadi, kita perlu cari dulu dia punya N dia 10, kita tahu. Dah 10. Lepas tu kita perlu cari dia punya variant. Variant S square. Benda ni kalau ing ni kita boleh genjis-genjis. Jadi dia turun. Ini bateri tak boleh buat macam tu pula. Genjis-genjis ada power. S square. Ni kita your skill lah. Mana kalkulator ni? So cari dalam kita punya USD mode tu. Weight itu mode 1 1004, 1005, 4 M plus, 1005, M plus, 1002, M plus, 1001, M plus, 999, M plus, 1006, M plus, 1000, M plus, 1005, M plus, 1008, M plus, 1004, M plus. So ada 10 data yang kita masukkan. So kita perlu cari dia punya, dalam kalkulator dia bagi standard deviation lah. So S square nya adalah 2.836 something. 2.2 tak boleh. 2.836 kuasa 2. Kuasa 2 Ini tulis dengan ini tak boleh keluar dengan ni. Equal. Okay, kita square je. 8.04. So 8.04. Dia boleh ke guna apa benda lain daripada pen? Kalau pakai tangan tak boleh ada. Ini pakai tangan lah ni. Kalau pakai lain kan takut skrin rosak pula. Okey, so 8.04 adalah variant dia. Jadi maknanya dia punya formulanya alpha tadi 0.1. So alpha per 2 0.05. So formulanya adalah N tolak 1, so 10 tolak 1 darab S square bahagikan dengan ini chi square, point yang sebelah kanan 0.05 lah kan. Okay. Saya shortcut tu dah bagi 2 lah tu. 0.5. Boleh dia 0.05 dengan degree of freedom dia 10 tolak 1. So 10.1. Renjis dia. 10 tolak 1. Ni tulis jari tu. 10 tolak 1. Right. So ni sama. 10 tolak 1. S square. Ini bagikan dengan chi square. 1 tolak 0.05. 10 tolak 1 degree of freedom. So kalau gantikan yang itu jawapan ada kan? Jawapan ada tak tu? Saya dah tak boleh menulis dah ni. Alah, tak ada pula jawapan. Okey. Jawapan tak ada. Apa dia? Jawapan tak ada. Jawapan tak ada eh? Confirm. Saya ingat saya tulis somewhere, lepas tu saya post kat WhatsApp je lah Chief betul ni. Bateri ni. Sekejap.
daripada table chi-square tu, kita perlu carilah nilai, dia panggil ni critical value lah. Okay, tak apa. Saya tulis dalam kertas, lepas tu kan saya post kat WhatsApp lah. So, dia 10 tolak 1 darab dengan S square kita. S square 2.836 kuasa 2 ni bagikan dengan chi square 0.0 tadi ni 90% okey 5. Degree of freedom ni adalah 10 tolak 1. Ini adalah 10 tolak 1 2.836 kuasa 2 bagikan dengan chi square 1 tolak 0.05. Degree of freedom dia 10 tolak 1 juga. Okay. So kita perlu baca the value. So ni adalah 9 darab 2.836 kuasa 2. So perlu baca daripada table dengan 9 degree of freedom. Chi square 0.05 16.919 16.919. Yang ini adalah 9 darab 2.836 kuasa 2 bahagi, so kita tengok 0.95 pula. So 0.95 degree of freedom ni adalah 9.33251 3.3251. Okay. So selesaikan. Doktor dia tak ada kuasa 2, doktor. Dia saya guna standard deviation kuasa 2. Tak yang bawah tu, doktor. Dia letak yang chi square tu simbol aja, dia bukannya Oh, simbol je. Maksudnya kita tak payah kuasa 2 kan, doktor. Betul, simbol sahaja. Okey, doktor, faham doktor. Okey. Dia nama dia yang macam X tu adalah chi. Itu adalah huruf chi. Lepas tu, tapi nama dia panggil chi square. So itu yang dia tahu ada square atas tu. Tapi betul juga you cakap ni. Patutlah orang selalu confuse dengan statistik ni. Simbol dia. Mungkin lah. Itu pun ada jadi satu faktor lah. 9 darab 8.04 lah. 8.04. Ni bagikan dengan 16.919 equal. So ni dapat 4.28. Ini adalah 9 darab dengan 8.04 bahagi 3.3251. So saya dapat yang kanan dia 21.76. Okey. So ini memang lepas ni kena keluar ni beli ni. Sekarang tak terpasal nak pakai. Semoga tak tersesat, doktor. Itulah. Apa, gaji dah masuk. Ni space ni tak bagi. Dia tak bagi pun laptop untuk ni ke. Oh, ni kita kena minta tu hantar memo lah, doktor. Oh, you all dapat kat company bagi Ada. Yang ni pun tak ada juga. Okey, ini yang saya post dekat itulah, itu jawapan dia. Saya ingat kita tak boleh proceed kot sebab pen saya ni. Ada satu je topik lagi actually. Apa nama tu dalam confident interval ni. Nanti kita buat next meeting lah kot. Cumanya next meeting ni kita expect ada test lah, first one. Test kita yang pertama. Soalan boleh bagi dulu lah, doktor. Kalau soalan bagi dulu, baik buat assignment. Tanya, doktor. Oh, tanya, okey. Tanya boleh. Kan? Tapi so far tak buat lagu tu lah. Jawapan bagi doktor. Bab berapa, doktor? Boleh tak? Apa markah dia? Bab berapa, doktor? Bab apa nama tu? Okey. Tajuk dia
Boleh tulis. Yang hari tu kita you all dah belajar normal kan? Normal. Okay, so kita tanya normal. Yang binary Poisson tak ajar lagi. Yang pertama tu kira tu lah mean dengan variant lah. Mean, variant, standard deviation. Doktor, boleh kami tahu soalan yang berapa banyak, doktor? Biasa 5 lah. 5. Normal. 1 jam setengah, doktor? Berapa? 1 jam setengah. Sejam suku lah biasanya. Sejam suku, doktor. Okey, alright, doktor. Lepas tu kita ada sampling distribution. Itu je. Sampling Dia tajuk, doktor. Ini untuk mean mu, beza mu. Lepas tu kadar pi. Apa nama? Sorry, ini bukan ni. Ini X bar. Oh, dah terkeluar balik lah. Ini untuk saya tulis lepas tu Kat WhatsApp tu. Kat WhatsApp. WhatsApp lah, doktor. Kesian juga lah. Lagi senang kan tak? Contoh soalan ada tak, doktor? Contoh gaya soalan. Nanti you all remind saya. Nanti saya post lah dalam WhatsApp. Boleh, doktor. Okay. Gaya-gaya test kan. Test bila next meeting kita Next meeting kita Disember berapa? 18 Disember dengan 19 Disember. Sabtu 2 Ahad. hari Okey. Test 2 kita cuba buat on the 18 lah. Test 2 18 Disember. Tajuk dia yang pertama tu lah mean, nak kira mean dengan variant. Mana macam tadilah kita bagi satu set data, lepas tu cari mean, variant macam tu lah. Simple je, guna kalkulator je pun. Nombor 2 normal distribution. Normal distribution. Nombor 3 sampling. Sampling tu semualah. Sampling distribution. All topic. Okey. Markah dia sikit je. Markah dia 15 sahaja. 15%. Okey. Markah 15% sahaja. In fact, kalau you all tak ambil test ni pun, ada baki 85 markah lagi. Masih boleh dapat A lagi lah. Okay. Tak ada markah bonus ke, doktor? Kita tengok lah. Selalunya kita tengok macam mana. Kalau soalan tu susah, ada bonus lah. Soalan belum buat. Okay. Jangan susah sangat, doktor. So okay. Next meeting kita punya test 15 markah, tajuk yang tu lah. Test 1 kan? Test 1. Okay. Ada apa-apa soalan? So, ada apa-apa saya cuba share dalam WhatsApp lah. Apa nama test ke. Saya punya laptop tu lah ada yang semua material apa tu ada dalam tu. Dia buat hal, lepas tu ni baru boleh ni, cumanya saya tukar hard disk tu, SSD. So bila tukar tu dia punya software tu semua hilang. Ni nak kena buat balik lah maksudnya. Allah. So it will take time lah maksudnya. Okay. So tak apa doktor. Lambat Lambat lagi 18 bulan, lambat lagi tapi bagi awal lah doktor. Kita orang risau gak. Alah 15 markah gurau je. Gurau. Nanti saya share lah contoh-contoh soalan dulu. Alright. Okay. So, nanti kita orang geli-geli doktor. Tu yang payah tu. Allah, you all ni tu pun takut. Macam lah kali pertama ambil test. Dia kalau mat ni seram sikit doktor. Yalah. Saya cubalah secepat mungkin.
Alright, doktor. Terima kasih. Okay, so next meeting kita sambung lah yang kita ada terceceh satu ni. Alright. Thank you very much for your attention. Hari ni hari Ahad ni. Oh, Ya, doktor. kalau kelas online ni bila nak mula eh? Kelas fizikal, doktor. Itulah. Saya sebenarnya lebih suka ada fizikal lah. Maknanya campur-campur lah. Maknanya daripada 7 hari pertemuan tu mungkin 3 hari online, 4 hari fizikal. So at least dapat fizikal ni rasa saya penerangan tu lebih baik lah kot. Okay. Oh, bukan macam UTM Spain ni nak buat online terus ha? Kan tak. You all ni pasal bounded by board. Kalau ikut board punya agreement dulu tu, kelas kita semua kena face to face. Tapi kita cuba untuk dapatkan kelulusan, sebahagian tu kita boleh buat secara online. So sebahagian tu face to face lah. Kena pula engineering kan. Engineering, yalah you all bayang lah, you all belajar bancu simen, tengok video banding dengan orang yang betul-betul bancu simen macam mana. Kan ada beza tu. Tak apa doktor, benda belum lancar. Yalah, betul lah tu. Kes tinggi lagi doktor. Macam mana? Kes masih tinggi. Tapi dijangka next year lah, bulan 3 kot. Bermula face to face. Tapi bulan 12 ni bermula face to face bagi certain classes yang studio, Padang, Makmal. Yang tu. Dan kita cuba buat projek sarjana muda tu secara face to face. Maksudnya pensyarah terbang lah. Pensyarah dari JB ni pergi KL jumpa student untuk projek sarjana muda, lepas tu balik lah. Macam tu. Itu kita cubalah kalau kata diluluskan. Kalau pejabat UTM tak luluskan, tak dapat lah. Exam kali ni setakat ni memang online. Setakat ni. Tapi dia subject to keputusan MKN juga dengan UTM lah. Daripada semasa ke semasa. So semester ni dijangka masih online lah untuk exam. Tapi semester 2 nanti ada kemungkinan dia jadi face to face lah. Okay. Sabar abang tenang. Alright. Dia bukan apalah, bila audit board ni semua macam-macam benda di query lah. Bila dah online ni lagilah macam-macam. Lagi teruk kita nak dapat accreditation ni. Accreditation ni kos dia besar. Space terpaksa menanggung lah. Apa boleh buat. Doktor, attendance macam mana? Attendance Attendance kira... Semua ada doktor. Okay. You all saksi semua ada. Okay, right. Alright, doktor. Okay. Alright. Okay, so have a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, doktor. Selamat beli shopping, doktor. Terima kasih doktor. Selamat doktor. Jangan lupa. Damage control, doktor. Damage control. CMU. Yelah.